Berapa harga rumah yang saya mampu tanggung? Satu soalan yang cukup famous, cukup favourite setiap kali seorang individu tu nak beli satu rumah. And somehow soalan inilah, corner keputusan inilah yang selalu menjadi penentu sama ada keputusan membeli rumah tu akhirnya menjadi kebahagiaan ataupun beban kepada kewangan kita. So, apa yang berlaku ialah bila kita nak lihat keadaan yang kita ni sebenarnya layak atau mampu. Kan, kalau kita salah buat keputusan di kala kita nak membeli rumah tersebut, pada mata kita ingat kita layak, rupanya kita tak mampu. So, kalau keputusan yang salah itu dibuat, dia punya damages, dia punya kecederaan kepada kewangan keluarga kita nak menanggung kesilapan tu bukannya dalam tempoh yang singkat. Berbulan-bulan kita nak kena bayar, malahan sampai peringkat tahun, malahan bertahun-tahun. Silap-silap berpuluh-puluh tahun. Kita kan bila buat loan kan 30 tahun. Kalau dalam 30 tahun tu kita tak boleh nak recover kesilapan kita beli rumah tu, kita cuba bertahan juga sedar-sedar sampai habis bayar. Boleh faham tak betapa seriusnya dikala kita berada di dalam satu sudut nak buat keputusan. Rumah ni betul tak yang sebenar-benarnya kita layak dan mampu? Kenapa saya sebut layak dan mampu? Kerana layak dan mampu ni adalah dua konteks yang berbeza tapi sangat-sangat penting dia punya pemahaman. Okey, layak versus mampu. Layak ni di mata bank. Bank bila dia terima dokumen permohonan pinjaman kita tu kan, kita hantar payslip, kita bagi pengesahan majikan, EPF, LHDN dan sebagainya untuk membuktikan, wahai bank, sila analisa dokumen saya yang menunjukkan sebenarnya saya layak untuk beli rumah ni kan. So bank pun kira. Bank pula dia akan tengok daripada dua sudut. Ada setengah bank dia gunakan formula DSR, Debt Service Ratio. Daripada 100% pendapatan kita itu, 70% paling maksimum yang biasa bank benarkan untuk installment berhutang. Maksudnya kalau beban hutang kita bulanan, campur-campur dia punya ansuran, tak boleh lebih 70% daripada gaji kita. So kalau kita tekan ambil hutang penuh, padat 70%, selesai, so tinggallah 30% lagi untuk makan. 30% itulah untuk makan, minum, pakaian, isi minyak, belanja budak sekolah, nak bagi mak ayah dan bercuti sebagainya 30% lah. Pasal hutang kan kita wajib bayar tiap-tiap bulan ansuran yang kita dah commit tu. Personal loan, credit card, bayar rumah, bayar kereta, motor, ion kredit sebagainya dalam 70% tu lah. So itu cara bank mengira kelayakan kita. So dekat sini bank tadi satu cara lah DSR dan satu lagi dia gunakan formula Net Disposable Income, NDI. Okey, so bank kira dia tengok okey layak, beres. Dalam 70%, bila katalah hutang semasa kita 50%, masuk dengan rumah yang kita nak beli tu tambah lagi 20%. Installment dia tambah dengan semasa kita punya komitmen semasa tu okey, lepas. Bawah lagi 70% dan dia tidak berlaku burst. Kalau dia lebih 72, 73, maka bank tak benarkan loan yang terbaru tu lah. Okey, selesai. Di mata bank, okey, layak, beres. Oh, memang awak layak beli rumah ni. Ambillah loan dengan saya. Kan? Ambillah, bank cepat-cepat keluar letter offer for financing. Yang kita biasa sebut sebagai LO. Itu pada mata bank. Tapi pada mata kita, pada mata kewangan kita lah, apa dalam soal yang kedua, iaitu kemampuan. Bank tak tahu tuan-tuan puan yang setiap bulan kita ada anak yang ramai untuk bayar sekolah. Bank tak tahu setiap bulan kita bagi duit ke mak ayah kita. Bank tak tahu kita setiap bulan ada adik-adik yang masih belajar yang kita kena tanggung. Dan malahan bank tak tahu kita ada keluarga yang disable, OKU dan sebagainya yang memerlukan rawatan dan sebagainya daripada duit gaji kita itu. Bank tak tahu semua ni. Yang bank tahu bagi dokumen 70% layak. So dekat sini persoalan mampu ni betul-betul akan bergantung kepada keputusan dan analisa kita. Sekalipun dekat mata bank layak, hati-hati. Kemampuan kita yang jawab. So kalau soalannya senang, iaitu kalau saya tanya, okey tuan, sekiranya rumah ni lulus, tuan dah start bayar, cuba tengok, okey tak bila bayar 1,500 sebulan tu, tiap-tiap bulan masalah tak? Ada orang saya nasihatkan sebelum beli, relax, rumah banyak, tak ada masalah, insya-Allah akan jumpa juga yang sesuai.
Jadi bila bulan-bulan kita dah memang tolak katalah gaji kita 4,000 sebagai contoh kan. So setiap bulan 1,500 kita asingkan. So yang lain kita teruskan macam biasa. Kita belanja macam biasa, bagi duit ke mak ayah kita macam biasa, anak sekolah, minyak, pakai apa semua makan macam biasa. Sakit tak? Bertahan tak kita sampai hujung bulan dengan tenang? Jadi masalah tak keluarga kita? Ada tak sampai kena berhutang? So maksudnya apa? Satu simple exercise tu akan banyak membantu masa depan kewangan kita. Dalam keadaan kalau kita proceed beli rumah tersebut, okey tak keadaan kewangan keluarga? So saya suka buat macam tu kan. Dalam keadaan orang tanya saya kan, "Sir, saya dah nak proceed ni." Saya kata kalau tengok pada matematiknya agak ketat ni. Boleh ke keluarga okey ke? Masa tu memanglah jawapannya okey, pasal emosi tengah membuat-buat kan, nak beli rumah. Dah seronok tengok rumah tu apa semua. Nak proceed silakanlah kan. Bagi saya tak ada masalah lah. Because at the end of the day, keputusan kita yang akan impact adalah kewangan kita. So that's why lah saya kata, kalau boleh kan, ambil lah 2 bulan lah minimum kan. Kalau sebulan tu takut tak stabil data ujian kita, eksperimen tu kan. Kita ambil 2 bulan minimum. Okay, bulan ni dapat gaji je tolak terus 1,500 letak tepi. Okay, try belanja. Dah belanja apa semua. Oh okay, sampai tak payah tunggu, sampai hujung bulan pun okey, tak adalah sampai isu keluarga kan, makanan kena kurang, tak boleh nak bawa keluarga makan luar, pasal apa nak kena jimat. So tak yantik lah macam tu kan. So sedikit panduan yang saya boleh bagi matematik panduan kita nak beli rumah. Biasanya kita akan lihat, kalau kata gaji saya RM3,000, berapa nilai rumah yang sesuai. Okey, panduan yang pertama kalau RM3,000, kita ambil RM3,000 itu sebagai 1%. Maksudnya kalau 1% tu RM3,000, so nilai rumah yang saya boleh beli adalah RM300,000. Kerana RM300,000, kalau dalam keadaan berhutang 30 tahun, dalam rate interest dalam 4 ke 4.2, 4.3 akan jatuh sebulan dalam RM1,500. So kalau gaji saya RM3,000 net gaji saya RM1,000, yang selesa saya buat balik RM3,000 tu net, so ada lagi RM1,500. So persoalan sekarang ni, RM1,500 tu okey tak? Baki tu cukup tak? Kalau kita beli rumah high rise, sudah tentu kena bayar maintenance, kena sinking fund kan. So nak makan lagi apa semua. Dekat sinilah yang menjadi selalunya masalah bila dalam keadaan kita tak nampak masa depan kewangan kita. Dalam keadaan kita beli rumah tu selesa tak selesa kewangan selepas membeli rumah dan start bayar. Okey, itu panduan yang pertama lah. Yang kedua yang saya boleh bagi, iaitu yang pertama tadi 1%. 1% daripada gaji kita berbanding dengan rumah. InsyaAllah okey lah, tak adalah lebih sangat, tak adalah mahal sangat. So dia akan ambil dalam 50% lah. So kita kan biasanya sebelum beli rumah ada dah komitmen semasa kita. Ada motor lah, dah ada PTPTN, ada credit card, personal loan. So tu semua tu faktor tu kena ambil kira lah dalam keputusan kita. Yang kedua, pandangan saya, apabila nak beli rumah yang kita duduk sendiri, yang selamat yang selesa, yang kewangan yang sesuai, iaitu 30 ke 40% daripada gaji kita. So kalau katalah gaji kita tu 100%, nilai installment rumah yang saya bakal beli tu make sure tak lebih 30 atau maksimum 40%. Okay, untuk senang faham, kita tengok contoh. Katalah gaji saya RM4,000 sebagai contoh. RM4,000, kalau 30%, RM1,200. So RM1,200 nilai ansuran rumah yang saya akan bayar setiap bulan. So bila saya dapat gaji RM4,000 tu kan, kena pula lepas tolak EPF, SOKSO dan sebagainya, penolakan wajib tu jadilah lebih kurang RM3,600 contoh. So RM3,600 tolak RM1,200. So penolakan tu tak adalah besar tolak dia kan, dia tolak 30% ataupun 40%. Ini dalam keadaan beli untuk duduk sendiri. Kalau beli untuk investment, lainlah dia punya tactical kewangan dia. Kita fokus yang untuk duduk sendiri. So bila 30%, so dalam RM1,200. Gaji kita yang RM4,000 tu lah. Kalau kata yang 40%, dia dah jadi RM1,600. So dekat sini, dia punya kadaran tu akan mula meningkat. Dekat situ akan mula membahayakan seluruh kantung pendapatan kita lah. So nasihat saya dalam panduan kedua ni iaitu, kalau nak beli rumah yang untuk duduk sendiri, yang selesa dengan kewangan kita, bukan selesa hidup kita lah InsyaAllah selesa hidup ni macam mana pun subjektif masing-masing lah. Rumah kecil pun kalau semua okey, bahagialah dia. Rumah besar, ada je kita tengok orang tak bahagia walaupun rumah besar kan. So dalam keadaan kalau gaji kita 100%, untuk rumah beli nak duduk sendiri ni, kita tengok
installment dia, angsuran dia tidak melebihi 40%. 30 ke 40%. Selamat 30 ataupun 40%. Katalah contoh, kalau saya tekan habis sampai 70 jadi macam mana? Kalau contohnya gaji saya 4,000, saya tekan 70%. So 70% daripada 4,000 jadi 2,800. Jadi 2,800 bulan saya dapat gaji 4,000, 2,800 bayar rumah. Dapatlah rumah yang besar, selesa dan sebagainya kan. So tinggal berapa baki? 1,200. So 1,200 ni lah yang kita nak makan, pakai, belanja sekolah anak dan sebagainya. Sudah tentu akan berlaku kerumitan kewangan lah di kemudian hari. So dekat situlah di mana beberapa panduan yang saya boleh bagikan berbalik kepada satu soalan yang favourite, satu soalan yang famous, yang biasa orang tanya saya, "Sir, berapa rumah yang layak saya beli dengan gaji saya?" Okey, so diharap video ini membantu anda dalam membuat keputusan yang betul bila mana membuat satu keputusan yang sangat besar dalam kehidupan dan juga kapasiti kewangan kita. Alright, so diharap video ini membantu. Take care, steady.